Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Ridwan bin Muhammad Jamil dan rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Nurul Najrah binti Muhammad Zulahiri daripada kumpulan 13. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan pertama kami iaitu projek berasaskan sekolah yang bertajuk Organisasi dan Kepimpinan. Sebelum itu, berikut merupakan nama ahli-ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Muhammad Azam bin Muhammad Nur dan diikuti dengan ahli kumpulan lain iaitu Muhammad Ramadan bin Ilyas, Muhammad Syahmi Syafiqal bin Muhammad Yusof, Nur Aisyah binti Maknawi dan Nur Syuhada binti Muhammad. Apa itu organisasi? Organisasi ialah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Perkataan organisasi didefinisikan sebagai struktur perhubungan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jackson dan Musselman 2006. Kumpulan dua atau lebih yang wujud dan beroperasi untuk mencapai objektif yang dinyatakan dan dipersetujui bersama. Selain itu, menurut Stockdale 1950, kepimpinan ialah satu proses mempengaruhi aktiviti kumpulan dalam usaha menetapkan dan seterusnya mencapai matlamat organisasi. Manakala, menurut Kellerman 1984, kepimpinan bermaksud satu proses di mana seseorang individu secara konsisten memberi lebih banyak impak terhadap sifat dan aktiviti kumpulan berbanding orang lain. Akhir sekali, Syed Ismail dan Ahmad Subkis 2010 pula berpendapat bahawa kepimpinan ini juga merupakan proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Baiklah, saya akan meneruskan mengenai objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti latar belakang sekolah yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Yang kedua ialah menghuraikan carta organisasi dan bidang tugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Dan yang ketiga ialah menghuraikan gaya dan gaya kepimpinan yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bagi menyelesaikan tugasan ini, kumpulan kami menggunakan beberapa kaedah untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Dengan pelbagai metodologi kajian yang dijalankan, kami dapat mengetahui latar belakang, carta organisasi dan gaya kepimpinan serta cara pengurusan pembelajaran di tempat kajian, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Kaedah pencarian sumber dari internet dan buku merupakan kaedah pertama yang digunakan dalam menambahkan lagi ilmu pengetahuan mengenai tajuk yang diberikan dan menguatkan lagi proses metodologi. Kami menggunakan beberapa sumber yang senang untuk didapati untuk mencari maklumat yang diperlukan. Buku-buku merupakan salah satu sumber kami. Buku yang kami perolehi daripada internet adalah buku panduan pengurusan sekolah. Selain itu, banyak laman sesawang kami gunakan seperti sumber untuk kajian ini seperti berikut. Yang pertama ialah sumber primer, iaitu Manual Panduan Pengurusan SMK Seri Gunung. Dan yang kedua sumber sekunder, iaitu internet. Baiklah, saya teruskan. Nama asalnya ialah Sekolah Menengah Rendah Seri Gunung. Sekolah ini dibuka pada awal Januari 1965 secara menumpang di Sekolah Kebangsaan Gunung. Pada peringkat awal penubuhannya, bilangan pelajar sejumlah 76 orang dan 3 orang guru sahaja. Waktu pembelajaran dijalankan pada sesi petang. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah yang terletak di Jajahan Bacok. Jaraknya dari Bandar Bacok iaitu 12 km
dan dari Bandar Kota Baru sejauh 22 km. Nama sekolah ini diambil daripada nama tempat di mana sekolah ini didirikan, iaitu Kampung Gunu. Perkataan Seri diambil berdasarkan kepada keindahan semula jadi di Kampung Gunu yang terletak di sebuah bukit yang menarik, iaitu Bukit Gunung. Perkataan Seri bererti keindahan atau kecantikannya. Sekian daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menerangkan misi dan visi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Bagi visi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung ialah pendidikan merupakan usaha terancang yang berkesinambungan dan berterusan berpaksikan ilmu dan iman untuk melahirkan insan cemerlang sesuai dengan kehendak dan tuntutan agama, bangsa serta zamannya. Seterusnya ialah misi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Berikut merupakan struktur organisasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Pengetua SMK Seri Gunung iaitu Tuan Haji Harun bin Abdul Rahman. Peranannya ialah pemimpin pentadbir dan pemimpin pengajaran di sebuah sekolah. Penolong kanan pentadbiran PKP SMK Seri Gunung iaitu Encik Azmi bin Awang. Guru penolong kanan pentadbiran adalah individu yang akan menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan guru besar di sekolah. Pengetua SMK Seri Gunung iaitu Encik Harun bin Abdul Rahman. Penolong kanan hal ehwal murid iaitu Encik Mat Satar bin Zakaria. Peranannya ialah bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan unit HEM, disiplin, kesihatan, bimbingan kaunseling serta beasiswa dan bantuan. Penolong kanan co-curriculum SMK Seri Gunung iaitu Encik Mahathir bin Ibrahim. Guru penolong kanan co-curriculum bertanggungjawab kepada guru besar untuk mencapai matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Guru penolong kanan co-curriculum bertanggungjawab meningkatkan penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti co-curriculum. Guru kaunseling SMK Seri Gunung iaitu Puan Mimi Azura binti Baharom. Peranannya adalah memberi kaunseling kepada pelajar-pelajar yang bermasalah. Menurut Saporasi pun, kaunselor berperanan besar dalam ejen pendidikan negara dalam melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Ianya juga bersesuaian dengan peredaran kanak-kanak ke alam dewasa. Mereka sangat memerlukan pembimbing dalam meneruskan kehidupan. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan gaya kepimpinan di SMK Seri Gunung. Terdapat beberapa gaya kepimpinan yang kami perolehi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung. Antaranya ialah kepimpinan autokratik. Okey, apa itu kepimpinan autokratik? Autokrasi adalah salah satu gaya kepimpinan yang mempunyai pemimpin yang berkuasa mutlak. Pentadbirannya yang secara berhierarki dan melibatkan komunikasi secara satu hala. Manakala penentuan dasar pelaksanaan pentadbiran dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di sekolah adalah mengikut keputusan pemimpin itu sendiri. Contohnya, pengetua akan memberikan sesuatu keputusan kepada guru-guru. Ini telah menyebabkan guru-guru tidak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat dan memberi cadangan mereka. Pemimpin yang bersikap autokratik ini akan menjalankan kawalan yang ketat dan kurang mempercayai orang lain. Dalam konteks Beli Darjah, guru hanya memberi arahan dan menentukan segala aktiviti PDPC. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan kepimpinan demokratik. Kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang
menggalakkan kesemua kaki tangannya melibatkan diri dalam sesuatu organisasi. Peluang telah diberi oleh setiap kaki tangan, contohnya guru-guru di sekolah, untuk menyuarakan pendapat dan memberikan pandangan sesuatu keputusan yang dimesyuaratkan. Ini akan melahirkan persetujuan majoriti yang menggalakkan percambahan minda sesama mereka. Hal ini akan menjadikan guru-guru mungkin berasa lebih dihargai apabila pandangan dan cadangan mereka diambil perhatian. Proses membuat keputusan menjadi lebih cepat dan lebih teratur serta lebih baik. Baiklah, yang ketiga pula iaitu kepimpinan laissez-faire. Apa itu kepimpinan laissez-faire? Kepimpinan laissez-faire ini ia mengamalkan gaya tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan. Gaya kepimpinan ini dikatakan bertentangan dengan gaya kepimpinan autokratik. Ini dapat kita lihat apabila pihak bawahan akan merasakan diri mereka bebas dan mudah untuk mencuri tulang. Contohnya tidak melakukan tanggungjawab yang dipikul. Baiklah, sesuatu diaplikasikan kepada murid yang mempunyai kawalan diri, berinisiatif dan rajin belajar. Oleh itu, peranan guru hanya sebagai pemudah cara sahaja di dalam bilik darjah. Baiklah, seterusnya kepimpinan kontingensi. Apa itu kepimpinan kontingensi? Saya akan terangkan. Kepimpinan kontingensi adalah pengetua membuat keputusan mengikut keadaan atau keperluan yang wujud. Hal ini dikatakan demikian kerana berlaku sesuatu keadaan, pengetua akan menganalisis kepentingan dan keperluan-keperluan secara mengikut keadaan yang tertentu. Pengetua akan berbincang dan menyediakan setiap keputusan yang diperlukan demi membaik pulih sesuatu organisasi dan aktiviti-aktiviti yang tergendala. Ini jelas bahawa tiada cara khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan mentadbir organisasi sekolah. Yang seterusnya iaitu kepimpinan transformasi. Seperti yang kita tahu, transformasi adalah dirujuk sebagai proses yang memberi inspirasi perubahan dan menurunkan kuasa kepada sifatnya dengan tujuan mencapai prestasi yang lebih cemerlang ataupun berada di tahap yang tertinggi. Manakala untuk mencapai prestasi yang cemerlang dalam aktiviti kurikulum, guru besar maupun pengetua di sekolah haruslah menunjukkan keyakinan diri dengan menggalakkan guru-gurunya memainkan peranan penting dan bukan sahaja guru-guru, malahan ejen perubahan yang berkesan serta dapat memupuk semangat kerjasama supaya bekerja dalam sepasukan. Baiklah, yang seterusnya kepimpinan interpersonal. Apa itu kepimpinan interpersonal? Ia dikaitkan dengan model kolegial kerana ia menegaskan kepentingan kolaborasi dan hubungan interpersonal. Kepimpinan interpersonal memerlukan pemimpin menguasai kemahiran komunikasi. Baiklah, mengikut kajian, kepimpinan interpersonal membawa persefahaman antara guru penasihat dan ahli-ahli unit kurikulum. Baiklah, itu sebagai contoh. Manakala kepimpinan interpersonal yang berkesan boleh dihayati dalam situasi di mana ahli-ahli sekolah bekerjasama sebagai satu pasukan dan berkeyakinan mendapat sokongan dan bimbingan daripada pemimpin mereka. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu kepimpinan interaksional. Berasaskan literatur yang kami kaji, definisi kepimpinan interaksional ini boleh dirumuskan sebagai tingkah laku pengetua untuk menambah baik pengajaran dan pembelajaran PDP. Membadakkan sekarang telah berlaku pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Ini dapat meningkatkan kompetensi pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian akademik murid. Dalam pasca kemodenan digital ini, semua pengetua pakar dan menguruskan teknologi bertujuan untuk memudahcarakan proses pembelajaran dan pengajaran secara maya ataupun PDPC. Baiklah, berdasarkan pemerhatian saya di SMK Seri Gunung, bagi melancarkan proses PDPC ini, SMK Seri Gunung menggunakan kaedah pembelajaran secara dalam talian. Pengetua menggunakan kemudahan
media sosial untuk melakukan sesuatu pengajaran. Contohnya aplikasi Google Meet, Webex, WhatsApp dan sebagainya. Baiklah, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syahmi. Seterusnya saya akan melanjutkan pembentangan ini dengan ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan mengikut pandangan Islam bagi menjadi seseorang ketua tidak kira apa jua jenis kepimpinan, maka seseorang itu memerlukan ciri-ciri kepimpinan yang tertentu. Sebenarnya banyak ciri-ciri kepimpinan yang boleh dibincangkan. Antaranya ialah sihat fizikal dan mental, minat dan dedikasi, sikap sosial, taat setia, pintar dan sebagainya. Baiklah, yang pertama ialah sihat. Seseorang ketua hendaklah sihat tubuh badannya dan sihat mentalnya. Seseorang itu tidak boleh memimpin apa jua kegiatan sekiranya ia tidak mempunyai tubuh badan yang sihat dan kecergasan fizikal yang secukupnya. Mental yang sihat pula akan membolehkan seseorang ketua itu sentiasa bertindak waras dan rasional. Baiklah, yang kedua iaitu minat dan dedikasi. Minat yang mendalam di dalam bidang yang dipimpin hendaklah wujud di dalam jiwa seorang ketua. Tanpa minat, seseorang ketua tidak akan berjaya memimpin kumpulan-kumpulannya di dalam bidang yang dipimpin. Minat yang mendalam biasanya akan melahirkan semangat gigih, rajin bekerja atau dedikasi. Tanpa sifat gigih dan dedikasi, seseorang ketua tidak akan berjaya membangunkan kumpulan tersebut. Yang ketiga iaitu sikap sosial. Seseorang pemimpin kegiatan luar hendaklah mempunyai sikap sosial yang baik. Ia hendaklah mengasihi orang yang dipimpinnya, menerima mereka sebagai ahli kumpulan, bertolak ansur, bertimbang rasa, adil, tidak mementingkan diri sendiri dan selalu meluangkan masa bagi mendengar masalah yang dihadapi oleh ahli kumpulan masing-masing. Dan yang keempat iaitu taat setia. Ketua hendaklah taat setia kepada kumpulan sebagaimana ia mengharapkan ahli kumpulannya untuk taat kepadanya. Ia mesti mementingkan kumpulannya dari kumpulan-kumpulan yang lain. Ia mesti sentiasa berdiri teguh di belakang kumpulan. Segala susah payah dan tumbang bangun kumpulan adalah juga susah payah dan tumbang bangun ketua itu sendiri. Baiklah, seterusnya iaitu pintar atau bijaksana. Seseorang pemimpin mestilah pintar. Orang yang pintar sekaligus akan dapat menganalisa sesuatu keadaan atau permasalahan yang baik serta dapat memisahkan antara perkara yang penting dengan yang tidak. Dengan demikian, beliau dapat menghasilkan pendapat-pendapat atau rumusan yang bernas lagi berkesan. Orang yang tidak pintar sudah tentu tidak layak untuk memimpin orang lain. Dan yang terakhir sekali iaitu daya usaha. Daya usaha atau inisiatif adalah satu kualiti yang membuat seseorang itu dapat bergerak atau bekerja tanpa menunggu arahan dari pihak lain atau gesaan dari mana-mana pihak. Orang yang bekerja di atas dasar seperti pahat dengan pemukul adalah sama sekali tidak layak untuk dijadikan ketua pimpinan. Kesimpulannya, organisasi dan kepimpinan amat penting dalam membangun sesebuah organisasi. Setiap organisasi mempunyai bidang tugas dan peranan masing-masing, serta kerjasama antara ahli organisasi diperlukan. Hal ini jelas membuktikan bahawa tata organisasi merupakan perkara penting dalam sesebuah organisasi. Sebagai seorang pemimpin, perlu mempunyai nilai murni yang baik supaya ahlinya tidak memandang serong terhadapnya. Melalui ini, mereka akan mematuhi arahan dan menjalankan tugas dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat tersebut akan mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin haruslah bersifat terbuka dan menerima pendapat ahlinya yang lain.